Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan menyentuh topik berkaitan dengan 1.3 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey. Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan termasuklah cahaya, air, graviti dan sentuhan. Okey, maksud rangsangan ini apa yang kita beri kepada tumbuhan tersebut. Okey, contoh rangsangan yang kita beri kepada tumbuhan, kita beri cahaya, air, graviti dan sentuhan. Selepas kita beri rangsangan kepada tumbuhan, nanti secara automatik pokok tersebut akan bergerak balas. Okey, pada minggu lepas kita telah pelajari rangsangan yang diberikan kepada manusia. Contoh, cikgu bagi rangsangan sakit iaitu cikgu cubit. Rangsangan iaitu cikgu bagi rangsangan sakit, secara automatik manusia itu akan bergerak balas iaitu dengan cara menarik tangan. Itu contoh rangsangan dan gerak balas pada manusia. Tumbuhan pula kita bagi rangsangan cahaya. So, pokok secara automatik akan bergerak balas nanti. Sama ada pucuk atau akar yang akan bergerak balas kepada cahaya tersebut. Tapi kalau kita fikir logik, memang kita sendiri sedia maklum, pucuk yang akan bergerak balas kepada cahaya matahari tersebut. Okey, rangsangan contohnya cahaya, air, graviti dan sentuhan. Okey, seterusnya kita tengok gerak balas tumbuhan. Okey, gerak balas tumbuhan terbagi kepada dua iaitu tropisma. So, tropisma itu ialah gerak balas. Gerak balas nestik. Okey, ada dua gerak balas, tropisma dengan gerak balas nestik. Dua-dua ini adalah gerak balas. Okey, seterusnya tropisma. Apa maksud tropisma itu? Gerak balas terarah, menghala, terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari suatu arah. Okey, maksud tropisma itu gerak balas ke arah rangsangan tadi. Okey. Seterusnya, tropisma dibahagikan kepada dua iaitu tropisma positif dan juga tropisma negatif. Tropisma positif itu apa? Bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan. Okey, bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan. Contoh pucuk, dia tumbuh ke arah rangsangan cahaya. So, kita panggil tropisma positif iaitu fototropisma positif. Manakala tropisma negatif, bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan. Okey, menjauhi rangsangan. Contoh kita bagi rangsangan cahaya matahari. Yang akan bergerak balas kepada cahaya matahari tersebut ialah pucuk. So, pucuk kita panggil tropisma positif. Yang akan menjauhi cahaya ialah akar. Akar tidak akan pergi ke arah cahaya. Akar akan turun ke bawah dan ini kita panggil tropisma negatif. Okey. Kita pergi satu-satu gerak balas tropisma. Antaranya yang pertama ialah fototropisma. Apa itu fototropisma? Iaitu rangsangan terhadap cahaya. Fototropisma positif iaitu pucuk dan daun tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Pucuk dan daun tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Okey, bermakna ini kita panggil fototropisma positif. Pucuk dan daun memperolehi cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, ini kita panggil fototropisma. Seterusnya, hidrotropisma. Perkataan hidro. So, hidro itu ialah air. Rangsangan terhadap air. Akar tumbuhan tumbuh ke arah sumber air. Okey, kalau akar itu tumbuh ke arah sumber air, ini kita panggil hidrotropisma positif sebab akar itu dia menghala ke arah air tersebut. Dia positif ke arah air, so hidrotropisma positif. Akar memperolehi air untuk menjalankan proses fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk pertumbuhan yang sihat. Ingat, proses fotosintesis antaranya cahaya, air diperlukan, okey, klorofil untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, seterusnya tropisma yang berikutnya yang ketiga iaitu geotropisma. Bermakna perkataan geo ini ialah rangsangan terhadap graviti. Okey, graviti. Geotropisma positif iaitu akar tumbuhan, akar tumbuh ke bawah mengikut arah graviti.
ia mencengkam tanah untuk menstabilkan kedudukan tanah. Okey, kalau kita panggil geotropisma negatif, iaitu dia tidak menghala kepada graviti. Apa bahagian tumbuhan yang tidak menghala, tidak mengarah kepada graviti? Iaitu pucuk. Pucuk tak akan tumbuh ke bawah. Okey, tumbuh ke dia menentang arah graviti. Okey, bermakna dia naik ke atas. Okey, yang tumbuh ke arah graviti ialah akar. So kita panggil geotropisma positif. Okey, seterusnya kita panggil tropisma yang berikutnya iaitu tigmotropisma, iaitu rangsangan terhadap sentuhan. Tigmotropisma positif, sulur paut atau batang melilit, contoh gambar di sebelah ni, pada objek yang bersentuhan dengannya. Okey, batang melilit ataupun sulur paut akan bersentuhan dengan objek yang dekat dengan dia, bersentuhan dengannya. Contoh ini ialah sulur paut. Pucuk dan daun memperoleh cahaya matahari. Okey, dia buat demikian untuk memperoleh cahaya matahari. Tigmotropisma negatif. Okey, kalau tigmotropisma negatif bermakna dia menjauhi. Apa bahagian tumbuhan yang menjauhi objek ini? Iaitu akar. Akar menjauhi objek yang bersentuhan dengannya. Sebab akar dia tumbuh ke bawah. Dia tidak tumbuh ke arah objek sentuhan yang kita beri tersebut. Okey, ini kita panggil tigmotropisma. Seterusnya, gerak balas nastik. Okey, gerak balas nastik ini sentuhan juga tetapi berbeza dengan tropisma. Okey, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan seperti sentuhan dan tidak bergantung kepada arah rangsangan. Okey, dia tidak bergantung pada arah rangsangan macam kita bagi kayu tadi. Okey, penguncupan daun terhadap sentuhan atau daun yang melengkung ke atas. Contoh kita tengok pokok Venus flytrap ni, bermakna lalat masuk, dia automatik secara cepat akan menutup. Okey. Okey, gerak balas nastik berlaku lebih cepat berbanding tropisma. Okey, tropisma tadi yang sulur paut tadi, dia mengambil masa mungkin dalam 2-3 hari untuk sulur paut ini melilit pada objek yang bersentuhan dengannya. Okey, ini kita panggil tigmotropisma. Manakala yang tadi sekarang ini ialah gerak balas nastik. Itu tidak bergantung pada ke arah rangsangan tadi, tetapi dia berlaku lebih cepat. Okey, ini ialah gerak balas nastik. Okey, apa kepentingan tropisma kepada tumbuhan ini? Okey, kalau kat sini kita tengok kepentingan tropisma kepada tumbuhan untuk menjamin kemandirian sesuatu tumbuhan. Contoh, fototropisma positif iaitu pucuk dan daun itu membolehkan ia menjalankan proses fotosintesis. Okey, seterusnya kepentingan kepada gerak balas nastik pula. Okey, cikgu silap Sunina, bukan tropisma, gerak balas nastik pula sebagai pertahanan bagi tumbuhan. Contoh gerak balas nastik pokok semalu sebagai pertahanan daripada musuh dan angin kuat. Okey, pokok semalu yang kamu tahu, bila kita terpijak atau tersentuh daun pokok semalu, dia secara automatik akan menutup dia sebagai pertahanan diri, okey, daripada musuh. Okay, thank you for joining today's class. Okay, cikgu harap semoga memberi manfaat dan mendapat ilmu tentang rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okay, sekian, terima kasih.